Jelas. Jadi yang wajib solat ni, maka dia kata wajib dia mengambil wuduk, disebabkan wuduk tadi tu mukadimah kepada solat tadi, ataupun syarat sah solat tadi. Itu dalil daripada Al-Quran. Dalil daripada sunnah ataupun hadis Nabi, sabda Rasulullah SAW, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin wala sadaqatan min ghulurin. Tahurin ataupun tuhurin. La yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin ataupun tuhurin. Tuhurin ataupun tuhurin wala sadaqatan min ghulurin. Allah tidak menerima satu solat tanpa bersuci ataupun tanpa air, tanpa alat bersuci. Kalau tuhur alat bersuci, kalau tuhur bersuci, bukan lain tu. Alat bersuci dengan bersuci lain. Alat bersuci air. Kalau bersuci perbuatan kita wuduk tadi tu kan. Jadi Allah takkan terima solat tanpa bersuci. Itu dalil dia. Dan tidak menerima sedekah daripada harta curi, harta yang dicuri. Macam tu kan. Dalam hadis ni riwayat Imam Muslim. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Tapi mungkin lafaz berbeza. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu salata man ahdatha hatta yatawadda'a. Allah tidak menerima solat orang yang berhadas. Orang yang berhadas sehinggalah dia berwuduk. Jadi kita sebut hadas ni dia berlaku dengan dua perkara. Dia pertama, dia keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Kubul kemaluan depan, dubur kemaluan belakang. Dalam bahasa Melayu sendiri tahulah kan. Macam tu kan. Maka bila dia berlaku ini ke atas dirinya, dia ketika tu muhdits, maksudnya orang yang berhadas. Yang kedua, jima, ataupun dia mungkin tidak berjima tapi keluar mani, keluar mani. Ketika tu dia juga muhdits. Satu yang pertama tadi tu hadas kecil boleh diangkat dengan wuduk. Yang kedua hadas besar, dia tak boleh dengan wuduk, dia kena mandi. Dia kena mandi wajib. Jadi tu hadas. Macam tu kan. Jadi orang yang berhadas solatnya tidak diterima melainkan setelah dia berwuduk kan. Sini hatta yatawadda'a, hadas kecil kat sini. Macam tu kan. Dua hadis. Hadis yang kedua ni riwayat Imam Bukhari. Hadis yang kedua ni riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi hadis sahih. Right. Itu dalil daripada Al-Quran dan juga hadis. Dalil daripada ijma'. Ijma' apa? Sepakat, kata sepakat daripada ulama'. Kalau ulama' semua sepakat tentang satu perkara, itu hujah. Macam tu kan. Itu hujah kepada kita, mengatakan dia boleh. Tapi kalau ulama' berselisih, tak jadi hujah lah kat atas kita. Macam tu kan. Maknanya kita boleh pilih. Nak pilih pendapat ulama' A, nak pilih pendapat alim B ke alim A, tu pilih bebas. Sebab dia ada kata sepakat. Tapi kalau semua mereka sepakat tentang satu perkara, kita tak boleh nak pilih-pilih dah. Kena ikut apa yang mereka putuskan ataupun sepakat. Dalam masalah wuduk itu wajib, ulama' sepakat. Dia katakan tiada dinukilkan daripada seorang pun dari kalangan ulama' yang mengatakan selain daripada itu. Maksudnya tak ada yang kata wuduk itu tak wajib. Macam tu kan. Kalau ada perselisihan sudah tentu akan dinukilkan ataupun diceritakan. Tapi tak ada. Sebab biasanya kalau dia kata idil ada taqtadi dan sebab biasanya macam tu. Kalau ada perselisihan dah tentu orang akan cerita kan. Tapi kalau semua setuju, orang tak cerita dah. Macam tu kan. Habis itu, kemudian siapakah yang diwajibkan ke atasnya wuduk tadi kan? Dia kata diwajibkan ke atas orang yang baligh. Baligh maksudnya orang yang sampai kepada peringkat usia tertentu, yang bila dia sampai kepada peringkat usia, kita boleh kata dah besar. Kalau dia tak sampai, kita kata kecil lagi ni, budak lagi kan. Kencing bercabang. Itu istilah belum balik tu. Kalau kencing bercabang tu kan, dia kalau kencing luhur je, tapi mana ada kan. Kalau besar bercabang juga. Itu istilah je lah kan. Kencing bercabang ataupun kencing tak berbuih pun, dia istilah orang tua kan. Kencing tak berbuih lagi, maknanya budak lagi tu kan. Betul kan. Bila dia sampai kepada peringkat usia tu, dia dah balik. Biasanya 15 lah. Biasanya 15 tahun. Itu usia normal lah.
Ada orang sebelum tu, ada orang selepas tu kan. Itu nama baligh. Dan yang kedua akil. Dia baligh kemudian dia akil. Maksudnya dia ada akal, dia berakal. Dia sebelum akil dia ada satu peringkat. Dia ada satu peringkat apa orang kata apa, peringkat kematangan yang dipanggil mumayyiz. Semua tu orang kata apa, boleh berfikir. Semua tu boleh berfikir, tapi mumayyiz dia bawah sikit kan. Akil di atas sikit kan. Dia antara akil dengan mumayyiz ni dia ada satu peringkat dipanggil murahid kan. Dalam ni kan, dalam bahasa Arab ataupun dalam fiqh tu kan. Mula mumayyiz dengan dia ada satu lagi peringkat antara mumayyiz dengan akil, dengan apa, dengan akil tu dia panggil murahid. Murahid ni dia separuh-separuh lah. Dia nampak macam dah besar tapi kecil lagi, besar di setengah-tengah kan. Jadi kalau usia balik tu katakanlah 15 tahun, dia masa 14 tahun tu, dia dah macam besar tapi kecil lagi. Misal tu 1-2 je macam tu kan, kecil lagi kan. Yang tengah-tengah tu kan, yang ni murahid. Mumayyiz dia boleh lah nak bezakan tai kan, makanan yang budak kan. Dia tu mumayyiz kan, tapi dia tak boleh fikir lebih dulu. Complicated dia tak boleh fikir, tu kena tunggu orang besar. Jadi dia belum akil lagi. Yang akil ni bila dia dah fikir nak kahwin, tu akil tu dia. Dia dah fikir nak kahwin kan, nanti nak kahwin suami nak seduit kan, dia fikir yang tu kan. Nanti lepas anak dia boleh, dia dah fikir tu, dia tak, maknanya dia tu dah ada akal macam tu kan. Kalau dia tak ada apa-apa pun kan, dia tengok, kalau orang lelaki dia tengok perempuan macam tengok kayu papan je kan. Tak ada lagi tu lah, belum lagi tu kan. Macam tu kan, dia balik akil. Ke atas mereka ini yang diwajibkan duduk tadi tu. Kenapa kita kata mereka ni saja yang diwajibkan duduk, selain daripada mereka tidak, juga berdasarkan kepada hadis Nabi dan juga ijma'. Adapun hadis Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalamu an thalath, diangkat tanggungjawab dari itu ataupun tidak disoal ataupun tidak mendapat dosa 3 golongan ataupun tiga orang ataupun 3 jenis manusia. Nabi sebut salah satu daripada 3 golongan itu as-sabi hatta yahtali, kanak-kanak sehingga dia mimpi. Sehingga dia mimpi apa? Semua orang mimpi kan. Budak kecil mimpi kan, orang besar pun mimpi kan. Tapi sini bukan mimpi sebarangan mimpi ni. Ni mimpi lain macam sikit je kan. Kita semua tahu lah, tak payah cerita tu kan. Mimpi lain macam. Yang mimpi lain macam, dia mimpi yang lain macam tu, maka dia dah tak jadi sobi lagi dah kan? Maka waktu itu dia dipertanggungjawabkan. Dan tu kan, kemudian Nabi kata lagi, wal majnun hatta yufiq, dan orang gila sehingga dia sedar. Gila ada 2 kan, 2 jenis kan gila ni. Gila yang berterusan, gila manjang, dia tak sedar-sedar sampai mati. Ada yang gila kejap-kejap, meroyak kan. Dia datang gila dia tak perasan kan, tapi tengok lama-lama kan, gila dia ni kan. Nanti sejam 2 dia okey balik kan. Lepas tu besok ada masalah, dia gila balik kan. Dia kejap-kejap, waktu dia gila tu tak ada dosa lah. Maknanya kalau dia buat apa-apa yang menyalahi syariat, tidak dipertanggungjawabkan sebab dia ketika tu gila. Dia sedar balik, waktu itu dia buat, maka dia bertanggungjawabkan. Dia gila macam tu kan. Dia tu dia kata yang gila sehingga dia sedar. Di hadis ni dia beritahu tak ada tanggungjawab. Kanak-kanak itu tidak dipertanggungjawabkan ataupun tidak berdosa sehingga dia sedar. Tapi berkaitan dengan kata wajib wudu ni kan. Kalau dia kanak-kanak tu tidak dipertanggungjawabkan, maka kalau dia tinggal solat tak ada apa-apa kan. Jadi kalau dia tinggal solat tak ada apa-apa, tak payahlah dia wudu. Macam tu lah. Dia kita panggil sini mafhum daripada nas. Nas tak jelas. Nas ni kita panggil nas yang tidak jelas ataupun tak soreh. Tapi mafhum macam tu. Kalau kanak-kanak tu tidak dipertanggungjawabkan, bermakna dia kalau dia tinggal solat tak berdosa. Kalau dia tinggal solat tak berdosa, jadi tak payah wudu lah. Macam tu tak wajib. Tapi kalau dia dipertanggungjawabkan, maka kalau dia tinggal solat, maka dia berdosa, jadi dia berdosa kan. Jadi kalau dia solat tapi tak ada wudu kan, dah berdosa juga, maknanya masih lagi kewajiban wudu tu tidak gugur. Disebabkan itu wajib dia berwudu. Itu maksud hadis tu, macam tu.
Adapun dalil daripada ijma' ataupun sepakat ulama, dia kata tidak ada nukilan yang menyatakan selain daripada itu. Tiada ulama menyatakan orang yang mukallaf tadi itu tak wajib berwudu. Tak ada. Semua cakap macam tu. Kemudian disebut kat sini ulama selisih faham ataupun berselisih pendapat. Berselisih pendapat, adakah antara syarat wajib taharah tadi itu Islam ataupun tidak? Adakah syarat wajib taharah tadi itu Islam ataupun tidak? Ni maknanya kalau dia tak Islam tak wajib wudu. Kalau dia Islam baru wajib wudu. Macam tu ke? Ataupun dia Islam, kita Islam ke dia wajib wudu. Kalau dia tak wudu, dia berdosa. Dua pendapat ni. Maknanya kalau pendapat yang kedua tadi tu, orang Cina tu pun wajib wudu tu kan. Tapi kalau dia wudu untuk apa? Dia nak wudu tak apa kan? Sebab dia tak Islam pun kan. Mereka kata, ulama kata dia wajib wudu kan. Tapi